Maka tengah-tengah dia duk mengetar, ada orang lalu belakang dia. Dia kali dia duk mengetar rukah dengan tangga, ada orang lalu kat belakang rumah. Orang tu lalu sebentar ya, dia baca saja ayat Quran. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Adakah tidak siapa dah masa kepada kamu wahai Fude? Masamu apabila mu sebut nama Tuhan, hatimu jadi tenang. Dia duk tengah hitam retina. Lah ni kita duduk kecek mengenai akal Nabi, uslub Nabi, dalil-dalil hujah yang menyatakan Nabi ni orang yang paling bijak dan paling pintar. Nah, kerana apa? Kerana Nabi ini dibangkitkan daripada bangsa Quraisy, daripada kumpulan manusia Arab jahiliyah. Orang tak tahu apa. Bangsa Rom dengan bangsa Parsi pun tak si jajah. Apa? Kerana beratnya bangsa Arab pada masa tu. Tetapi kerana kepintaran Nabi, kehebatan Nabi, Nabi boleh ubah manusia hok boleh kita kata tak pakai apa tu. Boleh jadi manusia yang paling hebat sama ada dunia ataupun akhirat. Jadi masalah tarbiyah ini guru tu penting. Dalam nak mentarbiyah anak murid mesti kena ada cita-cita dan harapan. Jangan cepat putus asa dengan kelakuan anak murid. Sekalipun anak murid tu tak dengar kata, tetapi kalau nak jadi guru mursyid, guru yang pintar, kena bersabar dengan tingkah laku seorang murid. Kerana murid tu dipanggil murid kerana dia masih lagi murid. Masih lagi hati dia masih tidak tetap lagi, masih tidak istiqamah sesuai dengan sebagai seorang murid. Maka sabarnya Nabi 23 tahun. 13 tahun duduk di Mekah, 10 tahun duduk di Madinah. Mentarbiyah, membimbing hati sahabat-sahabat. Kalau Nabi jenis tak pandai, Nabi tak erti baca strategi kau bergapo, berkubai wak yo habis. Tak tahu hok mana. Mari supaya Saidina Umar gak sudahlah. Gapo dia tidak, orang berdebel, orang bergapo. Tetapi kerana kepintaran Nabi, dari sudut akal, mukjizat tu mukjizat, pintar Nabi. Antara kelebihan yang Allah Ta'ala beri, akal Nabi. Kita sebut dah dulu, perbandingan akal Nabi dengan akal seluruh manusia ini seperti sebutir pasir daripada pasir-pasir dunia. Manusia tu hok bisa sekali supaya sebutir pasir berbanding dengan pasir-pasir dunia, nak banding akal Nabi tu bisa tak bisa. Maka dia boleh ubah manusia hok berkubai hanya tak tahu masa depan, tak tahu gapo, maka jadi manusia yang paling hebat. Maka dalam ayat Quran sebelum ni kita baca ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maka Allah Ta'ala mengajar kepada Nabi cara nak berdakwah, cara nak tarbiyah orang, cara nak tengok kedudukan manusia, martabat manusia. Manusia ni yang macam-macam jenis. Ada orang ni lemah lembut, pakai kecek gitu pun pakai sedih doa mari doa. Ada orang pakai kena kecek sikit, kena ceramah sikit baru mari. Ada orang ceramah pun tak dengar juga, kena piak, kena gapo. Maka Allah Ta'ala nak ajar kepada Nabi Muhammad 3 martabat manusia. Dalam ayat Quran kata ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah kamu wahai Muhammad kepada jalan Tuhanmu. Ajak orang menuju Tuhan, jangan orang ajak orang pergi kita. Ada juga ada orang lain. Ada orang ajak orang kepada kumpulan dia, ada juga. Ajak orang kepada persatuan dia, ada juga. Ajak orang kepada tarikah dia, ada juga. Bukan ajak orang kepada Tuhan. Maka ajak orang kepada Tuhan ni orang yang betul-betul mengajak kita kepada kebenaran. Katanya ulama, siapa dia yang mengajar kamu kepada dunia?
dunia hok melalaikan kamu lah, maka orang ni telah mengkhianati kamu. Mana-mana orang yang mengajar kamu kepada dunia yang lalai, maka orang ni mengkhianati kamu. Siapa dia yang mengajak kamu kepada ibadat, maka orang ni meletihkan kamu. Nah, suruh ngatik, suruh gapo, buat letih. Maka siapa dia yang begitu hak paling betul sekali? Orang yang mengajak kamu kepada Tuhan. Itulah orang yang benar-benar menasihati kamu. Kalau orang ajak kepada ibadat saja, tak ajak kepada Tuhan, ada orang rajin ibadat, ada orang rajin zikir, ada orang rajin selawat, tapi lupa nak Allah Ta'ala, lupa Nabi, tak ada apa, tak pergi ke mana, boleh sorot tu lah. Jadi ajak orang kepada Tuhan. Maka apabila kita ajak orang kepada Tuhan, kita akan berdepan dengan macam-macam jenis orang. Ada tu anak murid tu mudah ya ikut, ada anak murid tu keras sikit, ada anak murid tu macam-macam martabat. Katanya Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad kata, ada banyak martabat manusia. Ada semata-mata kita gerak saja tak apa ya, jenis tidur kita gerak ya. Ada tu pakai kena kecek sikit, ada kena rotan, ada rotan pun tak jadi. Tu tak tahu tu. Dalam ayat Quran ni kata manusia ni ada 3 peringkat. Pertama, orang yang apabila kita kecek mengenai kebaikan, kita kecek kebaikan sikit ya. Tak payah sungguh sangat, tak payah beri nasihat, tak payah ceramah, tak payah apa, kecek bab kebaikan kah. Mari pergi tempat mengaji, mari tempat majlis selawat puji Nabi Muhammad, royak lagu tu ya. Jadi naik syekh, hamba nak ikut selalu. Maka ada jenis orang sallamalaha wastaslama li amriha. Ada orang apabila kita royak saja kebaikan, maka dia nak ikut selalu, mudah. Satu ayat Quran kata bil hikmah. Ada orang peringkat kedua, ni payah sikit. Ada orang yang ada nafsu, terlalu kuat mengikut nafsu, maka berhajat kepada nasihat, berhajat kepada ceramah, kecek mengenai azab sikit, baru dia mari serorang nak ikut. Teh juga. Hak sani tak kecek apa pun, semata-mata ajak pakai nak lalu kebaikan. Hak kedua ni kena royak syurga, kena royak neraka, kena royak goni, baru nak bergerak mari. Maka hak ni berhajat kepada mau'izatul hasanah. Perlu kepada nasihat. Yang ketiga martabat manusia, orang yang hati dia telah masuk syubhat, kesamaran dalam ilmu i'tiqad, maka dia berhajat kepada hujjah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ni peringkat ketiga. Peringkat kita kena berdebat dengan dia. Peringkat kita kena wak mari hujah kepada dia, wak mari dalil, wak mari gapo, barulah dia nak ikut. Hak sani kecek saja, tak payah berdebat gapo, dia dengar dengan nasihat lagu tu. Hak ni dia berdebat kita jawab, dia jawab kita debat. Begitu. Bersungguh benar. Siapa peringkat lagu tu? Maka hak ni peringkat ketiga, hak paling keras sekali. Ada orang lagi, builah gajah rimah gapo pun, buat selamba je dia. Tak tahu tak berminat langsung benda kebaikan. Kalau benda jahat, tak ada bertawar liu dah. Manusia, peringkat manusia. Sekalipun kita tengok manusia peringkat lagu tu, jangan putus asa. Jangan kita rasa budak ni tak pakar dah lah. Jangan. Tahu mana takut esok dia jadi wali, tak tahu. Sebab itulah katanya ulama, jika kamu melihat seseorang buat maksiat, kemudian dia lalu di sebalik sebatai pokok, lalu. Saat ni kita tengok dia duduk minum arak contohnya. Lepas tu dia pun jalan lalu sebelah pokok. Maka lepas pada dia lalu pokok tu, mu jangan kata dah dia buat maksiat. Kerana apa? Dia tak buat maksiat, takut dia jadi wali, tak tahu. Takut masa dia jalan belakang pokok saat ni dia taubat dengan Tuhan tu. Lepas pada pokok tu dia jadi wali lalu. Sebab tu tak lama nak jadi wali ni. Tak syarat duduk pondok 10 tahun. Tidak syarat bersuluk 10 tahun. Asal saja hati tu jujur dengan Tuhan, maka 1 detik boleh jadi wali. Kita baca Fudail bin Iyad, cerita-cerita wali dunia semua pala jahat saja.
Dalam kitab Risalah Kusyairiyah dia hipung segala-gala wali dunia hok dulu pernah jadi kepala jahat. Bunuh orang, rogo orang, bercuri, pala peropok. Pala peropok ni cara pala peropok jalan jumpa siung tangan ke apa minta piti. Tak ada. Dia pergi tu peleping selalu. Tak ada apa dia. Acu nak tarik keris, berjak selalu kena. Meropok kerja berat pada curi lagi. Tapi akhir sekali jadi wali. Apa yang jadi wali? Dia duduk pondok ke? Tak ada pondok. Yang ngaji kitab berapa puluh tahun. Nadah tak nadah. Hanya satu malam sahaja. Satu malam pula. Bukan semalam penuh. Cerita Fudail bin Iyad ni tak silap apa. Dia kenal kepada seorang perempuan. Orang jantan ni kalau nak kepada orang tino, orang jenis lobe pula. Hok jenis pasal pala peropok. Nyogi ukah rumah orang tu ngita hok tino. Ngita. Kalau orang cara juru, dia pergi minta selu-selu. Salah tangan ni. Minta anak wajib duduk saja kalau ni. Mengingat duduk saja anak dia. Nampak? Mari duduk tanya lagu tu orang berjuru. Fudail bin Iyad ni dia pergi ngita. Perempuan yang dia minat tu. Maka tengah-tengah dia duduk ngita ada orang lalu belakang dia. Dia kali dia duduk ngita ukah dengan tangga. Ada orang lalu kat belakang rumah. Orang tu lalu sebentar ya. Dia baca saja ayat Quran. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Adakah tidak siapa dah masa kepada kamu wahai Fudail? Masamu apabila mu sebut nama Tuhan hatimu jadi tenang. Dia duk tengah hitam orang tino. Tiba-tiba ada siapa dia tak tahu pak cik mana, wali mana, baca so ayat Quran. Dia Tuhan nak ubah orang. Tak payah pergi pondok lama-lama. Dengar hak tu dia jadi selok lalu. Dia tengah duk ngitau kan. Tiba-tiba orang baca ayat Quran tu dia jadi dengar tu masuk dalam hati perut pedal. Turun selalu. Turun daripada tangga dia pecah habis pakaian dia pakai tinggal selalu jadi wali selalu. Malam tu selalu. Yo, bukan kata lepas 10 tahun dak jadi malam tu selalu jadi wali. Sebab apa? Taubat yang benar. Syarat pertama nak jadi wali kena taubat yang benar. Kalau taubat tak bersungguh lah mana tak boleh jadi. Kadang-kadang ya dak mai ya dia panggil. Ya dak sebelah kaki nah. Bukan kata terjun dua-dua belah. Hak tu manusia nak jadi di sisi Tuhan, nak jadi kekasih Tuhan tak syarat lama. Sebentar sahaja sudah cukup. Tetapi bukan alik Tuhan, sekarang alik kita. Nak taubat kau tak? Nak jadi kekasih Tuhan kau tidak? Lah ni tak ada orang sanggup. Siapa dia nak jadi wali? Senyap, tak siap kat tangan. Lepas tu kata wali tak ada. Dah tak ada seorang yang sanggup. Bukan kata Tuhan tak mampu nak buat jadi wali boleh. Tapi puak kita tak sanggup malah. Ada kau ada orang sanggup? Ada. Setiap masa, setiap zaman akan ada orang yang sanggup, orang yang hati cukup bersih dengan Tuhan. Memang ada. Nabi kata siapa bila? Siapa kiamat. Kerana apa? Kerana pokok dia ni lah, berkat pokok dia lah bumi ni tidak hancur lagi. Dengan maksiat yang dilakukan oleh manusia, bapa rahmat Tuhan masih ada lagi kerana ada orang yang jujur dengan Tuhan. Ada lagi orang bangun malam, ada lagi orang minta rahmat kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad. Kalau ikut kita ni kan lama dah. Umat dulu kalau buat lawan Tuhan sikit kak, nyolepak bumi, nyo peracu lagu ni, nyo jekoh di malaikat, hancur lebur kena jekoh di malaikat. Baru ni hok besar-besar malaikat jekoh, wah sekali, selok habis dengan hancur tu tak tahu alik ili alik jatuh. Mari angin 7 hari 8 malam hancur lebu supaya ngamesing kerung masuk dalam perut hancur lebu. Macam-macam azab. Ada malaikat cokeh dengan sayap dia Jibril pam cokeh. Wak naik pota rembah pula pam hancur lebu. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilil mandud. Dan kami jadikan sebelah atas menjadi sebelah bawah. Ni kaum Nabi Allah Lut. Orang di atas jadi duduk sebelah bawah. Maka kami rembah pekong pula dengan batu. Memang tak meninggal bakar. Jadilah laut mati siapa sekarang. Tu umat dulu, umat Nabi dulu. Umat lah ni kalau ikut kau perangai kaum Lut pun ada. Perangai hak ni pun ada. Tetapi apa? Berkat doa Nabi Muhammad royak. Nabi Muhammad doa, ya Allah ya Tuhanku, jahat setara mana umat aku. Muoklah sikit.
lagu mana? Tak usah balas supaya umat-umat dulu. Mu nak balas akhirat sudah ya Allah itu aku. Jangan buat bala turun hujan sampai melampau sampai banjir 3/4 dunia macam cerita Nabi Allah Nuh. Mu jangan buat kemarau supaya jangan supaya Nabi Yusuf sampai 10 tahun tak makan tak tahu balik ililip jatuh. Maka Tuhan terima. Nah, tu doa Nabi kita. Kita tak aja doa ke umat kita. Ada aja doa kepada umat Nabi Muhammad. Doa kok sayang kita tak aja doa. Mak ayah kita tak doa. Adik-beradik kita tak doa. Suruh jadi kaya, suruh hidup bahagia. Ada doa, tak doa pula. Bah nak jadi gapo dia buat gitu. Maksiat ada buat semacam. Doa tak ada. Oh, sodoh. Memang cari nah buat kita ni. Mujulah ada orang hok jujur dengan Tuhan, bukan adik-beradik dia pun, bukan waris dia, bukan kaitan dengan dia, tapi dia sangat cakna, sangat prihatin dengan popok kita. Berkat doa popok dia lah. Dalam hadis kata bihim yuntarun wa bihim turzakun. Dengan sebab mereka itulah wali-wali Tuhan itu, kamu masih dapat rezeki, makan, nego laku lagi, boleh makan, boleh berderak, boleh bergapo, turzakun. Wa bihim yuntarun. Dengan sebab mereka lah hujan masih lagi turun. Kalau tak ada sebab doa popok dia, kemarau habis popok kita. Tu kekasih Tuhan. Sebab itulah Allah Taala telah bermacam-macam ke uslub dakwah. Maka dakwah ni penampilan orang. Lagu mana kita nak tarik orang itu sapa ke Tuhan? Lagu mana kita kecek juga dia supaya dia ingat kepada Tuhan, supaya dia sedar dia tu hamba Tuhan. Sebab apa? Kerana setiap cara dalam berdakwah tu ada kesan dia dan ada cara dia. Ada kalau orang jenis keras, kita kena dakwah cara keras. Kalau orang bahasa jenis lembut, jangan kecek keras, seloklah dia berjerit pak cerahlah dia nya. Maka lagu mana kalau orang jenis lembut dah, kecek lembut-lembut. Kecek suka-suka. Orang hok jenis kasar, kita jawab cara kasar. Dia kasar setara mana, kita kata malaikat kasar lagi. Demo debes setara mana, malaikat sengih, nampak gigi seputung, hancur dah tubuh demo. Pas nak lawan lagu mana lah pok kita. Sebab itulah Nabi Muhammad ini orang yang paling pintar di dalam berdakwah. Yang kedua, wallahu a'lam.